ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelabuhan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dengan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan sudah buat lebih daripada 20 tahun. Okey, jadi kita direct kepada topik kita pada malam ini, iaitu berkenaan dengan struktur korektif, tapi kita recap sikit apa yang kita dah cover sebelum ni. Basically, apa yang saya buat dikenali sebagai Elliott Wave baru, the new Elliott Wave. Jadi ada kelainan dia dengan yang lama, di mana yang lama ini adalah enam perbezaan dia. Mana kita punya ni? Mana kita punya pen ni pula? Mana pen dia? Tak apa, saya guna pen yang inilah. Okey, di mana yang lama trend cuma terbentuk apabila berlaku 5 wave. Okey, trend cuma terbentuk apabila berlaku 5 wave dan korektif 3 lekuk. Maksudnya kena berlaku 5 wave, korektif 3 lekuk. Sini trend, sini korektif. Okey. Itu adalah yang lama. Yang baru ni, yang saya pakai, trend dekat sini pun trend. Bila berlaku macam ni. Di mana dekat sini boleh 5 ataupun boleh dibentuk oleh 3. Yang penting adalah yang breakout dia ada 5. Itu yang penting. Yang breakout ini 1, 2, 3, 4, 5 dan dia tak sampai lagi 100%. Ataupun dia melangkaui 161.8 dalam satu struktur yang sama. Itu trend bagi saya. Di mana sebarang pembetulan dalam 3 kita boleh trade. Itu beza saya dengan yang lama. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, lekuk 3 apabila kita menyatakan ia adalah pergerakan motif, hendaklah mencapai 1618. Kalau dia tak sampai 1618, itu adalah diagonal. Okey, diagonal terbentuk apabila kita melihat wave 1, wave 5 ataupun wave 3 sendiri yang tidak melengkapkan wave 3. Maksudnya, dalam ini, kalau dia tak sampai 1618, ini boleh jadi 1. Ini boleh jadi 3. Ini boleh jadi 5. Tapi kalau dia 3, dia tidak melengkapkan 3 yang lagi besar. Itu adalah struktur diagonal. Okey. Nombor 3, lekuk 4 dalam Elliott Wave lama tak boleh bertindih dengan lekuk 1. Apabila kita melihat struktur motif. Yes, sama, saya pakai. Tetapi pembetulan lekuk 4, apabila kita menyatakan ini adalah lekuk motif, atau dalam kata lain kita sedang menjangka wave 3, lekuk 4 tak boleh retrace separuh daripada lekuk 3. Jadi 4 ni tak boleh turun lebih daripada 50%. Okey. Nombor 4, apabila kita sedang melihat lekuk motif, ia hendaklah berakhir dengan divergence. Maksudnya, wave 1 boleh tak ada divergence. Dah pernah nampak banyak kali kan, Kimi? Kadang-kadang kita nampak wave 1 macam tu kan. Tak ada divergence. Itu mungkin 1, tapi dia tak boleh wave 3. Wave 3 kena ada, wajib ada divergence. Okey? Nombor 5. Nombor 5, penguncupan harga hendaklah berlaku apabila kita sedang melihat segitiga. Selain daripada tu, saya nak juga melihat penguncupan dalam momentum daripada sudut volume dagangan. Ia hendaklah berlaku apabila kita menyatakan satu pergerakan tu adalah pergerakan divergence. Dan
Kalau kita nampak segitiga berlaku dekat daily dan struktur-struktur ke bawah dia tak boleh ada yang RSI dia tiba-tiba ada macam ni. Itu tak dapat. Itu bukan segitiga. Okey, hendaklah menguncup sekali. Dan last sekali nombor 6, dalam Elliott wave lama, kita akan letakkan kat sini apabila price membuat pembalikan, dia akan terus katakan ini sebagai downtrend. Sebaliknya, saya akan melihat struktur ini dan membandingkan dia dengan instrumen-instrumen yang lain sebelum kita nak katakan bahawa ini adalah satu reversal. Boleh? Okey, sistem pengagihan ataupun dalam erti kata lain, market dynamic. Biasa sangat. Okey. Jadi itu adalah 6 benda yang tak sama dengan apa yang saya pakai. Saya lepas tu ada 2 lagi sebenarnya. Yang pertama adalah kepada alternation. Alternation ni apabila kita melihat wave 2 yang dalam, wave 4 tak perlu dalam. Dia akan alternate. Saya tak pakai benda tu. Dia boleh dua-dua dalam selagi dia tak langgar hukum-hukum ni. Kalau dalam motif wave. Satu lagi adalah kepada truncation. Truncation adalah bila kita lihat benda ni. Dia 5 wave tapi dia tak buat high. Saya tak pakai benda ni. Saya akan pecahkan 5 kepada belakang ni. Itu adalah satu lagi yang saya lain daripada Elliott wave tahun 1930. Okey. Jadi Fibonacci semua tak payah. Rasanya semua dah tahu Fibonacci. Fibonacci extension kita nak kira jangkaan price ke depan. Fibonacci retracement kita kira jangkaan price apabila berlaku pergerakan pembetulan. Okey. Lain daripada tu, asas struktur, trend cuma terbentuk apabila ada siri pergerakan, uptrend, downtrend dan sideway apabila kita tak nampak. Dan lazimnya, pergerakan trend senang nak tengok. Downtrend senang nak tengok. Bila sideway, berkecamuk. Itu adalah pergerakan sideway ataupun pergerakan yang tidak berarah. Okey. Teknik yang saya pakai dikenali sebagai teknik 3, 7 dan 11. Ini adalah satu trend following system mengikut trend di mana kita akan meletakkan satu identifikasi untuk trend di mana trend tu senang nak tengok. Nampak high, nampak low dia. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah dalam satu struktur pecahan dia. Dan struktur 2 ni berulang. Maksudnya, dalam Elliott wave, apabila kita bercakap mengenai struktur, struktur cuma benda-benda ini sahaja. Yang pertama, dikenali sebagai motif. Pergerakan yang membawa kepada arah. Motif adalah pergerakan ini. Pergerakan yang membawa kepada arah. Atas ataupun ke bawah. Okey. Lain daripada ni, kita ada versi dia, iaitu motif dengan lanjutan. Sama ada lanjutan dalam satu. Okey. Satu dia panjang, kita boleh jadi satu lebih panjang daripada 3 pun boleh. Macam ni. Asalkan dia tak masuk balik. Yang penting ini tak masuk balik. Ini tak masuk balik. Okey, ini tak masuk balik. Itu adalah extension dalam satu. Okey. Yang kedua adalah extension yang lazim kita lihat apabila kita melihat extension 3. Okey, ini adalah extension dalam 3. Dan yang jenis yang ketiga adalah extension dalam 5. Okey,
Asalkan wave 3 dia tak paling pendek. Dia boleh jadi nombor 2 yang pendek. Okey. Nampak macam asas, tetapi ini penting. Dan benda inilah yang anda kena fikirkan apabila anda sedang melihat pergerakan yang terusan naik. Anda tak nampak any reset dalam RSI, tak nampak any reset dalam stokastik. Ini yang anda nak fikir. Aku nak extend wave 1, wave 3 ataupun wave 5. Dan ini memainkan kata kunci kepada market dynamic. Sebab kalau anda melihat kepada indices, kita masuk terus direct wassalam jom. Bila kita melihat kepada indices, bila indeks kita masuk terus dalam bagi siapa yang baru ikut, tak apa, dengar ambil dulu, pening kepala dulu. Hopefully ada mereka yang rekod benda ni, dengar balik nanti. Boleh? Okey. Kalau kita melihat kepada indices adalah satu yang trending. Bila kita melihat wave 1 dan wave 5, pada waktu ini pasaran dikuasai oleh US dollar. Sama ada positif atau negatif. Faham? Kalau kita melihat wave 3, pada waktu ini kita ada something yang kita panggil negative yen. Pada waktu itu pasaran dikuasai oleh yen. Masuk direct ini sebenarnya minggu depan kita nak cover pasal market dynamic, tapi saya letakkan dia punya asas dahulu. Itu pentingnya kenapa anda nak fikir saya nak extend wave 1, saya nak extend wave 3 ataupun extend wave 5, terutamanya apabila anda melihat indeks yang akan menjadi map kepada struktur keseluruhan pasaran. Boleh? Okey. Setakat ini ada soalan tak? Ini adalah struktur motif. Ingat struktur motif tadi. Struktur motif tadi, ya. Beza dia dalam ini, I'm talking about dalam ni, kalau kita ada extension dalam satu, yang ini akan ada wave 3. 1618. Wave 3 biasalah. Ya. Wave 5 dalam ni akan ada extension 1618. Sekurang-kurangnya satu kena ada extension. Baru kita dapat katakan struktur ini struktur motif. Ulang balik pengsan saya Razali. Yeah. Hopefully ada somebody yang rekod benda ni. Ada siapa-siapa rekod tak? Kalau ada siapa-siapa rekod, tolong bagi tahu dan tolong kongsikan. Saya tak tahu kita punya ni ada tak rekod dalam ni. Dalam ni ada tak kita punya ni? Saya tak nampak kita punya recording dalam. Okey. Itu adalah struktur motif. Yang kedua yang membawa kepada arah start dari apa MD. Okey, yang kedua adalah kepada pergerakan diagonal. Pergerakan diagonal adalah apabila tak ada 1618 dalam wave 3 ataupun wave 4 dia retrace lebih 50% ataupun masuk balik kepada wave 1. Itu adalah pergerakan diagonal. Dan diagonal boleh berakhir tanpa divergence. Sekali lagi saya ulang. Untuk diagonal, dia boleh berakhir tanpa divergence. Okey, jadi pergerakan diagonal berlaku dalam sama ada wave 1 ataupun pergerakan wave
5 ataupun dekat A dan juga pergerakan struktur C. Wassalam kali. Okey, ini adalah pergerakan diagonal. Benda ni nampak asas, tapi itu adalah apa yang penting dalam anda untuk memahami apa dynamic market dan apa sequence cara pengiraan untuk semua ni nanti. Okey, jadi ada dua. Yang pertama adalah motif, yang kedua adalah diagonal. Jadi tempat dia berlaku lah. Jadi A dengan C adalah bila kita melihat korektif. Lepas ni saya ceritakan pasal korektif. Okey, ada soalan tak untuk yang ini? Yang ini penting, sekali lagi, kalau kita melihat kepada dynamic market. Saya terus hentam terus pergi kepada yang advance. Kalau kita melihat kepada yang MD, market dynamic, ini market dynamic. Market dynamic. Jadi kalau kita lihat kepada market dynamic, map kita sentiasa adalah indeks. Waalaikumsalam. Map kita sentiasa melihat kepada indeks. Okey? Kecuali indeks tak nampak struktur, dan kita akan ambil kepada US dollar ataupun kepada yen. Waalaikumsalam. Okey. Jadi kalau kita nampak indeks sedang melakukan diagonal, itu adalah sama ada wave 1 ataupun wave 5. Kita belum cerita pasal korektif kat sini. Di mana diagonal berlaku dan itu adalah wave, itu adalah US dollar punya move. Dah cerita kat atas. Positif ataupun negatif. Kalau kita melihat pergerakan diagonal. Kalau kita melihat wave 3 dia, kita jangkakan wave 3 diagonal, itu bukan. Kalau kita nampak pergerakan dia adalah US dollar, itu belum lagi wave 3. Wave 3 dalam yang besar untuk indeks. Kalau anda dapati tak sampai 1618, struktur dia tak sampai, dalam satu lekuk tak sampai, dan itu masih lagi merupakan dollar dynamic ataupun fixed dynamic. Dollar dynamic berlaku dalam fixed dynamic. Okey. Sekarang ada soalan tak untuk struktur yang membawa kepada arah? Ingat ini nanti akan diguna pakai dalam sequence chart. Sebab jumlah-jumlah lekuk dia dan jenis-jenis pergerakan dia. Sebab itu anda kena mahir elite wave baru dapat buat, bukan mahir macam mana, faham pasal struktur dia, struktur asas dia, baru dapat buat sequence chart. Now next kepada seterusnya, saya akan save yang ini dan saya akan kongsikan dekat Discord nanti. Yang gambar ni, tak tahu terang mana rupa dia nanti, tapi saya akan share nanti macam mana rupa dia nanti. Okey, next kepada struktur untuk korektif. Ini adalah struktur yang membawa kepada arah. Okey, untuk struktur korektif terdiri daripada dua jenis. Yang pertama adalah simple. Simple korektif terdiri daripada 3 jenis. Yang pertama adalah pergerakan ini, bila kita habis 5 dan kita dapati berlaku pergerakan korektif di sini. Saya gunakan color merah. Okey, korektif yang pertama dikenali sebagai zigzag. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, ditandakan dengan A, B dan C. Zigzag adalah pergerakan 5, 3 dan 5. Okey. Sekali lagi.
kita lihat kepada market dynamic. Sekiranya pembetulan di indeks melakukan zigzag, tetapi kedua-dua lima dia tak ada motif. Kedua-duanya merupakan pergerakan diagonal. Ya, maksudnya di market dynamic untuk indices, kalau kita nampak A atau C dia, ya, diagonal, mana-manalah semasa itu, sama ada A, kalau satu diagonal, satu motif, semasa yang motif tu kita akan ada yen dynamic, tak apa. Ataupun kita ada kat sini motif, semasa dia melakukan diagonal, itu adalah US dollar. Semasa dia melakukan motif, itu adalah yen positif. US dollar kat sini boleh jadi positif ataupun negatif. Boleh? Maksudnya, kalau kat sini adalah wave 1, sini menghabiskan 2. Dan yang ini kalau dia diagonal, dua-dua dia diagonal, tak ada 1618, tak ada 1618, wave 4 buat cerita lain, retrace jauh, ataupun tak ada divergence. Itu merupakan dolar. Sifat-sifat asas untuk motif tadi berulang balik dalam yang kecil ni. Boleh? Itu adalah untuk struktur zigzag. Ada soalan tak untuk zigzag? Nota-nota dia semua ada dekat sini. Macam mana kita nak identify zigzag? Macam mana kita nak identify dia? Ya? Kalau kat sini kan, tak ada diagonal. Tak ada diagonal. Tak ada divergence. Tapi dia memang 5. Sini pun tak ada diagonal, tak ada divergence. Dua-duanya adalah merupakan ni. Jadi merupakan diagonal. Dan itu adalah US dollar. Itu bukan yen. Ni semuanya ulangan sebenarnya. Cumanya saya nak anda kaitkan dengan apa yang anda nampak dekat chart. Okey. Ini yang pertama. Yang kedua dikenali sebagai struktur flat. Flat tak kisah apa rupa dia. Sama ada, kita ada 3 jenis flat. Iaitu running flat, iaitu expanded flat dan juga regular flat. Yang penting adalah wave B dia. Yang pertama 3 wave. Yang kedua 3 wave. Kalau dia tak lepas daripada atas kemuncak permulaan A kat sini, dan B. Kalau B tak lepas, itu regular. Kalau B lepas, itu expanded ataupun running. Running jarang berlaku. Kadang-kadang, jarang, amat jarang. Macam orang kahwin 3. Dia jarang. Okey, dia 1, 2 ataupun 4 terus. 3 jarang-jarang. Okey. Now, semasa ini berlaku dekat indeks, sekali lagi, indeks akan jadi map kita. Semasa A dan B, itu adalah dollar dynamic. A dan B, ini adalah flat. Flat, struktur 3, 3 dan 5. Semasa A dan B di indeks, anda boleh tengok chart sekarang, kan? Itu adalah US dollar, positif atau negatif. Nampak 3 je, tu dia.
Semasa C, depending kepada jenis dia. Kalau C dia adalah diagonal, itu adalah US dollar. Positif atau negatif. Boleh? Anda nampak dekat chart benda ni sekarang ni. Yang struktur sebelumnya. Kalau dia adalah motif, ingat perbezaan motif dengan korektif dengan diagonal tadi, yang atas ni, benda sama. Cumanya dia berlaku dalam kecil ni. Boleh kali? Kalau dia dalam motif, itu adalah yen. Faham? Tunggu ni, faham ke tak faham? Okey. Anggap faham lah, tak ada orang jawab ni. Dan jenis yang ketiga untuk simple, makin kecil jadi. Okey. Saya akan kongsikan dengan ini nanti. Nanti saya akan kongsikan. Dan nanti kita, dan macam mana anda nak identify. Clear? Anda tak akan dapat ni dalam buku. Kalau buku saya, yang saya suruh orang lain terbitkan. Tak ada, anda tak ada, benda ni tak ada lagi ditulis dalam dunia ni. Kalau ada pun saya bagi tahu sekarang, dia tak ada. Tak ada dalam dunia. Kalau ada pun dari saya. Saya dah bagi satu orang ni untuk publish tapi belum publish. Okey. Nombor 3 adalah struktur triangle. Struktur triangle adalah struktur 3, 3, 3, 3 dan 3. Okey? Price menguncup. Dan struktur dia adalah triangle, adalah 3, 3, 3 dan 3. Ada 5 3. Di mana pada waktu ini pasaran tidak menentu. Dalam time frame kecil depending kepada pecahan dalam ni. Di mana triangle mungkin A, B, C, kat sini ada motif. Kalau motif turun ke bawah, itu adalah yen. Kalau motif naik ke atas, yang A dalam ni, itu adalah negatif yen. Jadi triangle adalah bila pasaran tidak menentu dan pergerakan lebih sideways. US dollar mungkin trending, yen mungkin trending depending kepada pecahan dalam tu. 1618. 1618 yang dalam-dalam. Dan dalam sistem saya, triangle tidak berlaku sama ada, tak berlaku sama ada dekat wave 2 ataupun dekat wave A. Boleh? Yang A ni tak boleh triangle. Yang A kat sini tak boleh triangle. Yang dekat 2 ni tak boleh triangle. Okey, itu adalah triangle. Ada soalan untuk korektif simple setakat ini. Bila triangle, market dynamic dia, kalau indices buat triangle, punah. Masa itu lazimnya adalah US dollar. Masa itu US dollar dynamic. Dalam fractal dia, kalau ini fractal fractal primary. Jadi US dollar pun sedang dalam dynamic untuk primary, sama ada positif ataupun negatif. Okey, now kita pergi kepada bahagian kedua untuk korektif. Bagi mereka yang baru, saya tahu ini Syukri pening kepala sekejap. Tak apa. Berasap sekejap Syukri. Yang lama-lama saya tahu dia orang dah dengar benda ni berkali-kali. Benda sama je sebenarnya.
Now, kita lihat kepada pergerakan kompleks. Yang pertama dikenali sebagai double correction. Dah sampai, dah tak cukup ink. Ink dia tak cukup. Okey, yang pertama dikenali sebagai double correction. Nota-nota ni ada dalam tu DOUBLE, double correction. Dan ditandakan dengan W, X dan Y. Dia tak ada apa pun sebenarnya. Dia adalah gabungan-gabungan kepada benda ni. Sama ada zigzag dekat W, lepas tu dekat X zigzag lagi, lepas tu dekat Y dia zigzag lagi, ataupun flat dekat A, flat dekat X, flat maksudnya 3 maksudnya benda tu. Dan triangle tak boleh dekat W. Triangle boleh berlaku sekali je, sama ada dekat X ataupun dekat Y. Okey? Ada dia punya ni, rupa dia dekat sini. Dia tak boleh 2 kali Triangle tak boleh 2 kali. Tak boleh 2 kali. Sama ada dia dekat Y macam contoh kat sini. Okey? Ataupun kita ada WXY, ABC, WXY balik. Okey? Itu adalah untuk double correction. Okey, double correction secara besarnya kepada fraktal dia. Kalau fraktal dia maksudnya kita ada 1, 2, 3. Dekat sini berlaku triangle. Kan? Ini adalah 1 primary, 2 primary, 3 primary dan ini menghabiskan 4. Okey, kalau ini primary, bawah dia adalah intermediate. Maksudnya yang biru. Yang biru ini adalah A, B, C, D dan E. Okey. Dalam fraktal yang biru tu, US dollar, market dynamic dia, US dollar dalam fraktal yang biru ni sedang buat dynamic. Sama ada positif ataupun negatif. Boleh tak? Dalam yang biru ni. Apa saya buat segitiga pula? W, X dan Y. Otak fikir segitiga sebab cerita lain. Ni dalam yang ini. Macam mana saya nak padam ni? Okey, padam. Saya buat kat sini lah. Sekali lagi kalau kita melihat satu, dua, tak kisah dia berlakukan 2 ataupun dekat 4 1 ataupun dekat 4 2 ataupun dekat 4. Kalau ini adalah dalam primary, faham tak? Dalam primary, ini kaitan fraktal. Tak ada orang cerita benda ni dalam dunia. Tak ada orang cerita benda ni dalam dunia. Kalau ada, dia dari saya. Itulah sistem pengagihan kita tadi. Sistem pengagihan dia tadi yang kita katakan yang awal tadi. Ingat tak sistem pengagihan tu? Sebab saya follow apa tau? Nak tahu cerita dia? Saya follow Wyckoff punya phases.
dia akan sama. Situlah datangnya market dynamic. Boleh? Asalnya benda ni dari Wyckoff. Saya buat gunakan Wyckoff. Tapi dia banyak benda yang saya tak dapat nak explain. Sebab tu saya tukar kepada Elliott Wave. Okey, katalah dalam ni, kita ada pembetulan dalam fractal W, X dan Y. Dalam fractal intermediate yang biru ni. Jadi US dollar, katalah ini dalam indeks, market dynamic, indices, W, X dan Y. Ini adalah phases A, B, C dan E. Ya. Jadi dalam ni, ini adalah US dollar. Dalam intermediate, dalam fractal yang sama, dalam fractal pecahan. Maksudnya katalah US dollar tengah trending, then US dollar 1, 2, wave 3 dia, yang ni. Faham tak? Ini adalah 1, 2, 3. Katalah ini dollar index. 4 dan 5. Menghabiskan 3. Dalam contoh, dia kena tengok kepada struktur US dollar. Sebab US dollar boleh kuat ataupun lemah apabila berlaku wave 4. Dia tak dapat nak tentukan adakah itu mesti positif dolar. Tak dapat, Jo. Katalah kita nampak dekat sini kan, wave 4 berlaku. Lepas tu kita katakan, oh ini positif. Yes, tapi ada masanya ini boleh berlaku dalam negatif dolar. Something happen, ekonomi US tak bagus. Contohnya. Ya. Dalam wave 4, dinamik US akan bersambung dengan satu lagi dinamik US dollar dalam wave 5. Yap. Di sini yang berlaku pertukaran. Bila wave 5 berlaku, okey, soalan Jo. Bila wave 5 berlaku, sini katalah kini positif. Ini dah start masuk 4, 5. Ini masa ini wave 1, ini adalah 4 dan 5 dekat US dollar. Masa ini masuk wave 1. Itu adalah 4. Macam sekarang. Sama je dolar indeks dan kumpulan US dollar. Kat situ guna UJ. Betul. Macam sekarang, kalau sini buat wave 1, dolar akan buat 4 dan 5 sama ada ke atas ataupun ke bawah. Macam sekarang, macam kat chart sekarang. Kita ambil euro US dollar daily, kita sedang jangkakan 4 dan 5. Ni dah habis. Ini kat sini, ini belum dolar dynamic. Sini, wave 3, ini dolar dynamic. Ini dolar dynamic. Jadi masa satu kat situ, indeks berada dalam, ini mungkin yen. US dollar index adalah sebahagian daripada instrumen dalam kumpulan dolar. Okey? Macam sekarang, Jo, macam sekarang. Balik mana kita punya ni tadi? Okey, tak tahu saya habis ke tak. Tak apa, minggu depan kita sambung lagi. Hopefully kita dapat 2 jam. Kalau tak dapat 2 jam, kita belasah analisa pasaran, cover benda ni juga. Okey, double correction. Not Kimi ada benda tu rasa. Saya pun tak perasan. Saya tengok sekali imbas, saya tak tengok semua okey. Okey. Yang kedua adalah triple correction.
Sini struktur 3, 3 dan 3. Triple correction adalah struktur W, X, Y, X dan Z. Di mana dia adalah 3, 3, 3, 3 dan 3. Senang cerita. Saya tak pakai benda ni. Saya tak pakai benda ni. Ya? Ini berlaku sama dalam wave 2 ataupun wave 4 ataupun dalam yang kat sini. Okey, di mana kita nampak pergerakan dia, ini adalah struktur dia. Inilah pergerakan dia, W, X, Y, X dan Z, W, X, Y, X, Z. Dan dia boleh pecahan apa-apa jenis. Maksudnya dekat sini kalau dia ada motif, itu adalah yen. Kalau tak ada motif, dalam yang kecil-kecil. Ini menandakan pasaran yang tak ke mana ataupun sentimen sekejap bagus, tak ada apa yang push market, nothing. Ini adalah bilanya, dan ini lazimnya berlaku kepada lagging instrument. Ini lazimnya berlaku kepada lagging instrument. Dalam satu kumpulan tu, orang lain dah pergi. Dia tak pergi. Siapa ingat FTSE 100? Ni. Ini dekat chart dia. Tapi saya akan tukar chart tu balik kepada benda lain. Siapa ingat FTSE 100 semasa selepas March? Ini. Orang lain dah pergi, dia buat sideway lama ni. Yang ini. Kita boleh tandakan ini sebagai W, X, Y, X dan Z. Ataupun W, X, Y, somewhere dalam ni, X dan Z. Boleh buat macam tu. Ini berlaku lazimnya dalam lagging punya instrumen. Ini dulu kita tandakan W, X, Y, X dan Z. Ataupun apabila kita ada recovery dekat pasaran, dekat US dollar. Ya, di mana pada awalnya apabila kita ada US dollar, apabila kita ada benda ni. Benda di sini, yang di sini. Sama ada 3 atau 4 atau di sini. Untuk dollar pair lain pergi dulu. Komoditi dia lekat sikit. Either sini atau sini, saya tak ingat. Kita pernah tandakan untuk AUD, saya tengok dulu yang di sini. Yang di sini. Sini kita tandakan dahulu sebagai W, X, Y, X dan Z. Saya akan buang W, X, Y, X, Z. Itu biasanya bila kita melihat lagging. Maksudnya dia masih tak ke mana. Yang lain-lain dah pergi. Tapi kalau dia pergi laju, Gading. Kalau dia pergi laju. Sama macam ni, macam UK 100. Ingat masa dia break tu, dia dulu break. Dia lagging lama-lama, lepas tu dia break. Bila ada nampak W, X, Y, X, Z, dalam sama ada wave 2 ataupun wave 4, lazimnya wave 2, bila pergi, dia akan break dulu. Dia akan break structure bila sampai kat kepala, dekat 5 tu, dekat ujung-ujung trend. Dia akan catch up. Itu sifat dia. Bila berlaku W, X, Y, X, Z sama ada wave 2 ataupun wave 4, yang wave 5 dia akan pergi dahulu daripada yang lain. Wassalam, Bang Dom. Okey? Ni bagi mereka yang baru ikut memang pening dengar. Apa ceritalah Zul ni. Okey. Kenapa saya ulang-ulang balik pasal struktur ni? Sebab inilah yang kita guna pakai. Saya save dulu sebagai apa?
Nanti saya letakkan dalam Discord. Ini saya savekan sebagai apa nama dia? Sebagai sequence sequence part 1. Okey, kalau tak banyak sangat. Ada soalan tak untuk yang ini? Ini struktur asas. Ini penting untuk sequence dan juga untuk anda nak faham dinamik. Jadi struktur asas dalam edit wave ni anda tak dapat lari dahulu. Ingat, ulang sikit macam apa yang kita cover mengenai indikator. Okey. Bila kita nampak contoh dekat chart bila kita nampak wave 1 macam ni, sini tak ada divergence. Ini tak dapat ditandakan sebagai wave 3, tak dapat. Wassalam Kimi A. Tak dapat. Ini MT4, MT5. Saya tak tahu macam mana nak letak watermark. Kalau nak buat satu-satu pengsan saya. Kalau trading view senang. Kalau MT4, MT5 saya tak tahu nak buat macam mana. Saya kalau nak cerita MT4, MT5, MT4 lah saya jarang pakai. Sekarang tahun lepas baru saya pakai. Selalunya kita pakai trading view sebelum ni. Cat-cat dekat Discord tu semua dalam dalam folder, senang nak tengok. Indikator, bagilah. Okey. Kalau bagi kepada saya letakkan. Jadi senang nak tengok belakang ni. Berat tak apa. RAM dia tinggi ni. Okey, ini contoh dia. Ini tak ada divergence. Nampak? Ini tak boleh jadi wave 3. Okey, wave 3 kena ada divergence. Ni kena ada divergence. Ni contoh dia. Itulah guna indikator dalam yang ni. Contoh. Ni, 5/3 wave 1, sini tak ada divergence. Tu contoh dia. Wave 3 kena ada divergence. Ini tak sampai 1618. Tapi apa pun, kalau dia wave 3, kalau dia kita macam ni, dia kena separation. Maksudnya 1 dan 4 tak boleh bersilang untuk kita katakan dia wave 3. Okey? Dia tak boleh bersilang. Dan kalau kita ambil Fibonacci dia, okey, Fibonacci dia, kalau ini tak sampai kepada 1618, dia tak boleh melengkapkan 3. Ni benda-benda yang kita ulang tadi. Dia tak boleh sampai, dia tak boleh jadi wave 3. Maksudnya sini tak boleh jadi wave 3. Sebab ini tak ada 1618. Itu maksud dia. Okey. Kenapa saya tunjukkan ini apa yang kita dah ulang banyak kali. Siapa yang tak faham lagi pergi tengok video lama-lama ada dalam YouTube, siapa entah Pian punya YouTube, kita dah ulang banyak-banyak kali Okey. Now ada soalan kepada yang asas tadi sebelum kita berhenti rehat dan masuk kepada sequence. Ada tak soalan untuk yang asas tadi, yang ini tadi? Yang ini tadi, sebelum kita masuk kepada sini. Ini asas-asas ni anda kena tahu dia pecahan berapa, motif, apa syarat-syarat dia. Sebab itu akan diguna pakai dalam sequence chart. Ada tak soalan untuk yang asas ni? Nota-nota dia semua ada dalam tu.
dalam PDF tu nanti. Yang ini saya akan kongsikan dekat Discord. Ada soalan? Okey. Kalau tak ada, kita berhenti rehat awal, Irina. Berhenti rehat awal. Lepas tu kita sambung balik. Kita sambung balik kepada sequence chart. Kepada sequence chart kepada semua ni. Okey. Dan macam mana nak apply dia dalam trading. Kalau tak ada, kita berhenti rehat dulu ya. Lepas tu kita sambung balik. Saya tahu ramai kepala dah berasap ni, pening kepala kan. Tapi ni baru asas, belum benda baru lagi ni. Yang lama fahamlah benda ni, yang baru ni pening. Cik ada. Okey, kita berhenti rehat sekejap. Kita sambung selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Panjang pula break ya. Lama sekali, tak tahu. Okey, jadi sekarang kita masuk bab sequence. Okey, bab sequence ya. Basic dalam elite wave adalah benda ini. Pergerakan motif dan pergerakan korektif. Pergerakan motif terdiri daripada 3 jenis. Yang pertama motif biasa, motif dengan lanjutan dan diagonal. Yang kedua adalah pergerakan korektif. Pergerakan korektif adalah pergerakan korektif simple ataupun kompleks. Kalau kita kira lekuk-lekuk dia kecuali untuk segitiga. Kecuali untuk segitiga. Pergerakan motif akan dibentuk oleh jumlah-jumlah lekuk asal adalah 5 ataupun 9 ataupun 13 jumlah-jumlah lekuk dia, ataupun 17 ataupun 21 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Pergerakan korektif terdiri daripada 3, 7, 11, 15 jumlah-jumlah lekuk dia. 19 tambah 4, 23, 27 dan seterusnya. Okay. The thing is, anda tak dapat cuma lihat benda ni kepada satu instrumen. Maksudnya ada lukis elite wave complete dari 1 minit sampai 1 tahun punya chart. Satu instrumen dia lukis. Mustahil. Mustahil. Anda tak akan dapat buat benda tu kalau anda cuma berpandukan kepada satu chart. Mustahil. Tak dapat. Saya buat goal sahaja. Saya pernah buat benda tu. Mustahil. Dia tak dapat nak baca ke mana dia pergi. Ya. Dan satu lagi yang anda kena pegang adalah trend boleh extend. Manakala untuk korektif boleh truncated. Sebab itu anda cuma trade apabila berlaku trend. Now, balik kepada kita punya market dynamic. Saya terus masukkan market dynamic. Topik minggu depan tapi saya terus masukkan. Saya melihat perkaitan di antara 3 kumpulan instrumen iaitu indeks, yen dan juga dolar. Okey, dolar dibahagikan kepada 2 kumpulan iaitu Comdols dan dollar pair. Ini spesifik sikit ya. Okey. Yen pair XXX JPY. Okey, dan indeks ya. Okey, now
kaitan lazim dalam pasaran adalah bila kita nampak indeks, melakukan pergerakan motif itu adalah yen punya move, dipengaruhi oleh yen. Bila kita melihat pergerakan indeks, melakukan pergerakan diagonal, atau korektif, tanpa 1618, ini applicable kepada zigzag dan flat. Sebab zigzag dan flat ada struktur 5. Faham tak? Kalau dia tak sampai 1618, struktur 3 dalam 5 dia, itu adalah US dollar. Boleh? Motif sekiranya dalam flat, dalam korektif, dalam korektif dia, zigzag ataupun flat, ada struktur motif, itu adalah positif yen. Kalau dia dalam korektif, satu lagi kumpulan dia, seriously, ini tak ada dalam dunia. Tak ada. Kalau ada, dia dari saya. Tak ada. Tolong ambil dia. Dan anda dah nampak pun dia berlaku dekat chart dia. Korektif. Di mana kita ada zigzag dan flat. Struktur dia ada 1618. Itu adalah positif yen. Bila dia buat motif dan ikut arah ke atas, itu adalah negatif yen. Boleh? Ini adalah assumption asas dia. Dan dalam satu-satu masa, salah satu akan bergerak sideways. Dia tak akan ada tiga-tiga bergerak trending. Sideways itu boleh berbentuk diagonal. Boleh berbentuk WXY. Boleh berbentuk even A, B dan C. Boleh? Ataupun dah berasap dah kepala. Tak apa, tengok balik. Bagi yang dah lama tahu, faham. Yang baru memang berasap. Apa benda lah Zul cerita ni, tak apa. Ikut hari-hari anda akan jadi sama macam Galih, sama macam Kimi, Fifi. Benda ni bukan pernah diceritakan. Cumanya saya letakkan dalam satu tempat. Okey, dan benda ni anda nampak dekat chart tu, yang bestnya dia nampak dekat chart. Okey? Sebab apa kita categorizekan dia benda-benda ni? Sebab apa kita categorizekan benda-benda ni? Sebab untuk kita nak jangka apa struktur. Itu sebab dia. Ini adalah assumption asas dalam market dynamic. Assumption asas dalam market dynamic. Now, okey. Ingat balik, kita punya map sentiasa adalah indeks. Dan sentiasa kepada pergerakan ini.
Inilah benda dia kali. Okey, market dynamic itu benda dia. Itu je benda dia. Okey. Bila kita ada incomplete sequence, di indeks dan anda menjangkakan ini merupakan wave 1 dan menjangkakan wave 2 dan seterusnya, depending kepada apa yang anda nampak dekat chart lah, dan anda menjangkakan pergerakan ke atas. Di sini masuk wave 3. Anda takkan tahu bila wave 1, bila dia start ke turun kan. Anda takkan tahu bahawa ini nak ke atas. Ya, anda takkan tahu. Anda cuma tahu kat sini ada trend sekiranya ini breakout 5. Dan tak lengkap lagi. Okey, tapi kalau kita lihat chart-chart indeks, anda tak dapat katakan indeks ada bearish market. Biarpun jatuh macam ni, jatuh macam ni. Ini korektif. Ini bukan bearish market. Ini korektif market. Market reset. Sedangkan kita melihat kepada pergerakan ini. Ke atas. Trend dia ke atas. US 100. Ke atas. Anda tak dapat kata, oh ni bear market. Macam mana anda kata bear market? Itu turun, mana ada? Mungkin dalam skala yang kecil ada bear market. Ya? Dia ada correction. Dia tak ada bear market. Sebab itu bila orang kata, oh kita bear market dalam saham, tak ada. Tunjuk kepada saya kat mana bear marketnya. Ni. Mana bear marketnya? Ni. Ini korektif. Kalau kita katakan dia bear market, kita lukis macam ni. Itu bear market. Ini mana ada? Ini correction. Ya, tak ada. Tak ada. Okey. Sebab itu kita ambil indeks sebagai kita punya map. Sebab struktur yang paling simple adalah struktur motif. Itu yang paling simple. Now, balik kepada chart kita. Balik kepada yang ini tadi. Mana kita punya ni tadi? Balik kepada kita punya cerita kat sini. Okey, kita tak akan tahu bahawa ini adalah ke atas, ini adalah ini adalah A, B, C, lepas tu jatuh balik ke bawah atau tak. Anda takkan tahu. Kalau ini mungkin A, ini mungkin B, ini mungkin C dan jatuh balik ke bawah. Tapi kalau ini berlaku dekat indeks, assumption anda adalah ia kalau dekat indeks, assumption anda adalah ia nak ke atas. Sebab trend dia ke atas. Sebab itu masa market jatuh tahun 2020, saya duduk setiap hari. Masa market tengah jatuh, buy. Kita cuba cari buy. Sebab kita tahu itu cuma correction. Tak kisah orang kata Wall Street nak tutup lah, apalah, saya tak peduli. Saya nak buy. Cuma set up kita tak ngam, tak cun, tak ngam. Jauh laju sangat jatuh. Dan kalau berlaku benda ni, kita cuba untuk cari buy dalam indeks. Di sinilah kita dapat nampak semua indeks depan ni. Di sinilah anda mula berfikir mengenai market dynamic. The moment lepas market reset, ni yang paling best ya, masa paling best. Saya masuk topik ni ngam-ngam selepas COVID-19 tu. Bukan kita setujulah COVID-19. Cumanya kita ngam, kita masuk subjek COVID-19, market dynamic waktu sini. Tahun 2019.
Kita masuk cerita market dynamic waktu kat sini. Siapa ingat lagi? Tengah-tengah 2019 saya duk cerita pasal market dynamic. Sebab sini semua adalah kawasan zon di mana kita jangkakan akan ada correction. Waktu tu siapa ingat ada box kat situ kan? Okey? Tak apa. No, balik kepada kenapa kita nak tahu benda-benda ni? Sebab anda nak menentukan sequence. Anda nak menentukan kat mana. Kalau nak mula mengira pun, anda boleh mula mengira 03 20 20. 03 20 20. Cat dulu ada je. Cat yang bila kita buat dekat MT5 ni saya tak letakkan. Letak banyak sangat box. Okey. Masuk di wave 2. Cat. Okey. So now, anda boleh mula baru nak melukis. Kalau nak melukis, anda boleh ambil 03 20 20 selepas market reset. Kalau nak mula mengira untuk sequence. Syarat dia adalah penggunaan coding ini ataupun siri-siri berikut. Dekat H1 ke bawah, lekuk-lekuk dia anda gunakan 1, 2, 3, 4, 5 ataupun A, B dan C. Font 12. Lepas merah, color apa? Ikut by membuta. Okey. Lepas merah kita akan guna color biru. Ini yang saya guna pakai. Dia tak ada A, B dan C tau. Dia semuanya adalah apa ada A, B dan C. Semua adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Ni dalam kategori yang font 12. Saya letakkan ni lah. Ni kategori font 12. Okey. Biru, kita letak indigo lah. 1, 2, 3, 4 dan 5. Lepas tu adalah hitam. Ni kepada H1. H1 ke bawah. Okey. 1, hitam, merah, biru. Hitam, merah, biru. Okey. Okey, yang paling kecil adalah yang merah ni. Maksudnya anda pergi dekat H1, anda ambil cat kosong. Kalau anda tak tahu nak melukis start dari mana, ni contoh dia lah. Anda pergi dekat H1, anda cari kepada tarikh Mac 2020. Mac 2020. Macam mana nak pergi belakang? Mac 2020. Mac 2020. Belakang lagi ni. Ni. Daripada sini anda pergi H1 kalau nak lah. Kalau nak semua nak melukis satu-satu tu. Mana pergi tarikhnya pula? Alah. Daripada sini daripada tarikh ni. March ni. Lepas tu anda pergi kat H1 ni. Ni anda pergi kat H1 ni, ada tandakan. Kalau rajin lah ada tanda, kalau nak ni 1, 2, 3, 4 setiap lekuk-lekuk tu. Setiap lekuk-lekuk kalau rajin. 1, 2 lekuk-lekuk ni. Setiap lekuk-lekuk ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau nak buat benda tu. Faham? Kalau nak buat benda tu. Ni anda boleh habiskan ni macam ni. 1. Lepas tu reset. Anda habiskan biru. Letak color biru kat atas ni, kat sini.
Anda tahu yang kecil-kecil ni 1, 2, 3, 4, 5 merah. Faham tak? 1, 2, 3, 4, 5 merah yang kecil-kecil ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 1 dalam yang biru. Ini 1. 1 biru. 2 biru. 3 biru. 4 biru. Kalau malas nak kira satu-satu kecil. Tengok kecil-kecil ni yang merah. Semua. Ya. Jadi yang biru kita 1, 2 macam ni. Ni 1 biru, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lepas tu sini 1 biru. Setiap kali dia sampai nombor 5, 9, 13 or whatever tu. Dan anda nampak reset. Anda nampak divergence. Itu 1 biru. Boleh? Kalau rajin nak kira 1. Kalau rajin. Kalau tak, anda boleh tengok chart saya. Simple. Lagi simple. Okey, kalau rajin nak kira. Kalau rajin nak mengira 1 tu Okey. Ini adalah coding dia. Lepas tu kepada 14. Kepada 14. 1. 2. Besar sikit lah. Bila sampai nombor-nombor ni, 5, 9, dan anda nampak reset. Dan itu adalah trend. Faham tak? Anda nampak reset ataupun divergence. Dan beza chart sequence ni dengan elliott wave adalah bila anda nak habiskan bacaan dia, contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan anda lihat kepada RSI dia. RSI dia tak ada divergence. Lepas tu anda dapati dia reset. Stokastik juga reset. Ini pula turun. Kalau ini berlaku, anda akan ambil dia sebagai 1. Kalau tak rajin, tarik Fibo saja. Fibo tu sebagai untuk kita menjangka sekali. Kalau nak exact, kena kira. Kalau dalam dunia ni semua ada shortcut. Kalau semua dalam dunia ni ada shortcut, senang hidup kita kali. Tujuan saya tunjukkan benda ni sebab ia boleh diprogramkan kalau anda nak tahu. Saya tak reti nak buat programming dia. Tapi kalau siapa yang ada programmer yang bagus, dia orang boleh buat untuk anda. Sebab lekuk-lekuk tu boleh dikira menggunakan program. Okey? Jadi kalau dia tapi dia tak boleh habis. Okey. Dan yang penurunan ni adalah 1, 2, 3. Kalau dia turun lagi 4, 5. Dia tak akan habis 5. Kalau nombor sebelum ni 9. Dia tak akan habis 5. Dia akan habis 6, 7. Kenapa saya tak tahu. Dah memang sifat dia macam tu. Ya? Dan ini adalah 2. Okey? Dan seterusnya adalah kepada yang 3. 3 ni. Yang 3, bila ni masuk 3, sama sifat seperti elliott wave. Hendaklah ada divergence.
Bila 3 je, asal masuk 3 ya, kepada yang 3 dalam ni, sini kena ada divergence. 3 yang atas ni pula, faham tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Masuk yang sini, yang 3 kat sini, sini kena ada divergence. Boleh? Ya? 1. Asal masuk 3 je. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13. Okey. Di antara nombor, ini adalah 13. Di antara 9 dan 13 ni, 9 dan 13 ni, sini kena ada divergence. 7, 8, 9 ke 13 tu kena ada divergence. Kalau tak ada, kita akan continue lagi kira tinggi. Ini adalah penyelesaian kalau anda menghadapi masalah untuk lukis, bagi mereka yang buat Elliott Wave, kalau anda melukis cat yang menegak je naik, payah nak lukis, dia lekuk kecil-kecil, ada kira macam tu. Faham tak? Zuan, ada tak Zuan? Zuan Razali, bagi mereka yang yang ada basic Elliott Wave, Kimi, kalau dia masuk 3, sama ada 3 ke 5 ni, ataupun 9 kepada 13, 13 kepada 17, itu penyelesaian dia untuk anda melukis extension. Benda yang paling susah dilukis dalam Elliott Wave. Ya, kalau rajin lah nak buat sampai M1. Saya buat sampai H1. Macam cat index. Ini benda yang paling payah. Anda tahu orang tu bagus Elliott Wave kalau dia boleh buat yang extension. Dekat situ anda tahu dia bagus ke tak. Kalau setakat dia lukis tiba-tiba gap atas, tu malas lukis. Benda yang paling payah. Correction senang. Correction simple. Tapi yang extension. Jadi ini tempat dia. 13 kepada 9, 17 kepada 13, 21 kepada 17. High cap. Sama. Dalam apa-apa teknikal, kalau company yang low cap, memang payah nak lukis. Sebab dia tak ikut hukum. Sebab tu saya tak lihat kepada syarikat yang low cap. Faham? Kat sini yang asal 3 je dia kena ada divergence. Kalau 3, lepas tu ini 4. Ini 4 kan? Ini 4. Lepas tu naik balik 5. Dan ini sebagai 5. Kalau dia tak ada divergence, ini tak dapat habiskan 3 yang hitam. Faham tak? Dia tak dapat habiskan 3 yang hitam. Kalau dia masih naik dalam struktur yang sama, tak ada reset dalam stokastik, kita akan naikkan di 5, 6, 7, 8, 9. Faham? Kalau anda nampak stokastik dia kan? Naik. Tak ada apa-apa. Tak ada ni, anda akan habiskan dia sebagai 5, 6, 7. Anda tak akan ada 3 kat sini. Sama macam yang belakang. Faham tak? Ini akan jadi 6, 7, 8, 9. Itu guna benda tu. Lagi simple daripada Elliott Wave. Kalau tak, Elliott Wave anda akan cari ini extension apa, 1, 2 kan. Tak. Ada letak je macam tu. Faham? Ini menyelesaikan banyak masalah Elliott Wave. Di mana kalau anda tengok macam ni, ini 6, 7, 8, 9. Barulah anda jangkakan correction lagi. Kalau ada set up untuk kita trade, kita trade. Kalau tak ada, jangan trade.
Faham tak? Dan kalau anda dapati RSI dia tetap break, anda tahu dia dah buat 5, dia buat 6, dia break ke atas dan ini tetap break, RSI dia tetap break, 8 tu anda boleh trade. Kalau shorter term, kalau anda lihat ini dekat daily, dekat H1, anda boleh trade 8. Kalau ada incomplete sequence, kalau ini ada incomplete sequence dalam yang besar lagi, faham tak? Kalau ini ada correction, ada dapati ada correction, anda boleh trade dia. Selagi tak ada divergence. Dalam kat sini akan ada divergence. Tapi dalam yang kecil ni takkan ada divergence. Mungkin kepada 1, 2, 3, 4, 5 tu dalam yang kecil dia ada lah. Tapi lazimnya kat sini adalah RSI yang tinggi dalam kumpulan dia. Dalam ni lah, dalam macam ni. Dia tinggi macam tu. 7. 8. Dan baru ada divergence bila dia buat 9 nanti. Jadi anda tahu kat sini kalau ada incomplete, 8 tu boleh trade. Ini menyelesaikan banyak masalah Elliott wave. Kena break dan retrace. Apa yang break dan retrace? Yes. Semua yang kita buat semua macam tu kan kali. Tapi sebelum break dan retrace kena ada incomplete sequence. Itu je. Kalau trade yang tak ada incomplete sequence, saya tak tahu. Itu tak ada dalam sistem saya. Ataupun ada momentum sequence. Dua tu je. Jumlah lekuk dia kali. Nak determine jumlah lekuk tu lah guna stokastik dengan RSI. Boleh? Untuk yang extension ni, untuk yang motif ni ada soalan tak? Yang ini. Ingat, dia akan boleh sentiasa extend. Dan bila kita katakan dia motif, dia akan retrace ataupun start membuat pembalikan apabila kita melihat 5, 9, 13, 17, 21, tambah 4, tambah 4, tambah 4. Kenapa saya tak tahu. Dan kalau kita katakan itu adalah wave 3 ataupun ni atau seterusnya adalah kepada setiap kali dia sampai wave 3 lah wave 3 kena ada divergence. Setiap kali wave 3. 1 dan 5 tak. Lain-lain count tak ada. Tapi 3 kena ada divergence. Okay. Now, ini adalah untuk motif. Kita belum masuk dynamic lagi tau. Ini bahagian pertama dia yang asas. Ini adalah untuk korektif. Ini untuk motif. Untuk korektif. Okey. Kita cerita dulu pasal dinamik dia. Baik, saya habiskan. Kalau tak, saya lompat. Pening juga. Dengan saya pening. Okey. Untuk dia punya perkaitan, dia punya dinamik, perkaitan struktur. Dalam kumpulan yang sama. Kita ada dua jenis correlation. Yang pertama adalah first dimension. Dimensi 1. First dimension, arah sama, lekuk pun sama. Itu first dimension. Nombor 2, kita ada second dimension. Second dimension, arah tak sama, lekuk sama. Itu second dimension. Okey, apa first dimension, second dimension ni? Simple dia, kalau anda lihat AUD US dollar buat benda ni, anda jangka untuk NZD US dollar buat benda ni. Anda jangka Euro US dollar buat benda ni. Anda jangka GBP US dollar buat benda ni. Anda jangka UCAD buat benda ni. Sama je.
Tetapi ada masanya anda dapati, mungkin cerita dia sendiri ke, anda dapati AUD US dollar buat macam ni, break dah, okay, break, dan 5 wave. Anda dapati untuk apa? Untuk euro US dollar contohnya, 1, 2, 3, lepas tu dia turun ke bawah macam ni. Ini naik. Ini mungkin macam ni. 1, 2, 3, 4. Saya kena lukis macam mana nak bagi dia sama dalam. Saya tak dapat lukis dia dekat MT5. 1, 2, 3, okay, 4, 5. Yang ini masih naik. Yang ini dah start turun. Ini dah start turun macam ni. Ini pula baru turun macam ni. Dia tak sama. Ini tak break. Faham tak? Ini tak break. Dan memang dia 3. Anda nak buat macam mana kalau yang macam ni? Kalau ada yang macam ni. Ini selalu berlaku tau. Saya akan extendkan yang ini jadi 3, 4 dan 5. Saya akan naikkan yang di sini jadi 1, 2, 3, 4 dan 5. Di mana yang leading ni akan ada extension. Yang lagging ni akan ada diagonal. Boleh tak? Ini kita tak pernah cover lagi ni. Ni first dimension dengan second dimension. Bila berlaku second dimension, saya pakai mouse. Tak ada pen. Boleh tak Kimi? Benda ni sebenarnya logik je. Kalau anda fikir logik dia cerita dia. Dia cerita logik dia sebenarnya. Yang pentingnya adalah pengiraan sequence. Kalau anda jangkakan 1, 2, 3. Memang 3. Pecahan dia tak dapat. Saya akan jangkakan ke atas lagi. Sedangkan yang dalam ni, 1, 2, 3. Dia dah break. Sini tak break. Jadi apa kita buat? Sini kita akan buat 4. Dan selepas tu, sini sebagai 4. Anda dapati ini dah tak ngam. Betul tak? Ini tak ngam. Jadi kalau itu berlaku, sini kita akan extendkan. Kita akan extendkan dia kepada yang lebih kecil. Faham tak? Ini jadi 1, 2, 3, 4, 5. Barulah dia sama balik nombor dia. Sini akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Barulah dia jadi 5 balik. Baru dia jadi 5 balik. Ni guna benda ni. Ini guna benda ni. Dan kalau anda ada incomplete sequence, ada apa dekat wave 2 macam ni berlaku kan. Ini yang kita trade. Faham tak? Ini yang banyak memberikan peluang. Kalau anda scalper, yang ini, ini amat-amat berguna kepada anda. Amat-amat berguna kepada anda. Terutamanya time frame kecil. Sunbi selalu nampak benda ni kat time frame kecil kan? Kalau anda menggunakan korelasi. Terutamanya kalau kat atas tu ada incomplete sequence. Boleh? Ni guna benda ni. Yang first dimension, second dimension. Ni yang kira-kira tadi. Anda akan habiskan lekuk dia supaya sama.
anda akan habiskan lekuk dia supaya sama. Jumlah dia akan sama, kiraan dia sama, fraktal dia sama. Faham? Jadi kalau ini berlaku, wave 2 ni kita trade. Dalam yang leading. Anda bukan trade yang ni, anda trade yang ini. Apa yang sedang buat benda ni sekarang ni? Yang kita sedang tunggu. Ni lah yang ini, yang extension ni lah kita trade, jom. Apa yang sedang buat benda ni? Sekarang ni. Yang kita tengah tunggu sekarang ni. Ni contoh dia dekat chart. Ni contoh dia yang kita tunggu dekat chart. Yang leading. Yang lain-lain tak break lagi kan? Ni contoh dia. Dan juga Spain. Ini yang leading. Jadi kalau kita nampak di sini dah start buat correction, kita trade yang ni. Yang lain-lain belum break. Nampak kan Jo? Benda ni lah yang kita trade. Jadi ini cuma kat sini. Sama juga dengan FTSE. Cuma kepada yang ini. Boleh? Kita akan satukan dia. Supaya jumlah kiraan dia adalah sama. Jumlah kiraan kiraan ni adalah sama. Sama lekuk. Arah dia mungkin jadi berbeza. Macam ni naik, ini turun. Mungkin ada cerita dia sendiri. Mungkin apa ke. Tetapi kalau kita ada incomplete sequence, anda boleh trade dia. Kalau ini berlaku kat wave 2 pun sama. Kalau sini berlaku kat wave 3, ada momentum sequence, anda boleh trade wave 4. Ataupun dekat wave 2 kat sini. Boleh? Tu yang momentum sequence dengan incomplete sequence tu. Mereka yang baru ikut memang pening lah. Tapi yang dah lama, ini dia yang macam mana anda satukan dan kenapa cat-cat saya fraktal dia sama. Kenapa cat-cat saya fraktal dia sama? Itu sebabnya. Fraktal dia sama. Fraktal dia AJ, GJ, fraktal dia sama. Ini menghabiskan 5, AJ masih lagi dalam 2 fraktal sama. Dia akan sama. AUD US dollar, fraktal dia Mi 2, NZD GBP US dollar sama. Euro US dollar ini ingat dia belasah pergi 1618. Jadi kita tak dapat letakkan sebagai 2. Ini tak dapat. GU, AU, NU dia sama. Tapi kalau anda guna 1, 2, 3, 4, 5 yang saya tunjukkan tu, dia sama, dia jadi sama. Dia jadi sama. UCAD sama. Nampak? Dia sama. Kita tak dapat buat Euro US dollar sama sebab ini break 1618. Ni break 1618 daripada sini. Daripada structure ini daripada sini. Dia break. Sebab itu kita tak dapat gunakan fraktal sama. Ni bab Fibo ni kita cover minggu depan. Kita tak dapat letakkan ini sebagai, maksudnya ini tak dapat jadi 1, 2. Kalau tak, dia tembus ke bawah. Macam tu rupa dia. Pengsan jauh je kan. Macam ni. Macam ni.
GJ pun naik sebab dia break ke atas. GJ sebab break. Once dia break, then something else. Ini adalah lain. Sebab dia break. Dia break. Masih ada tak peluang untuk dia buat flat? Boleh. Tetapi saya takkan jangka flat dahulu. Saya takkan jangka flat. Ini 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Dan dia break. Okey. Ada soalan lain untuk dimension ni. Jadi, idea dia, kumpulan sama iaitu dalam kumpulan, mana dolar tadi? Dalam kumpulan yang sama, indeks, yen, US dollar, dia akan bergerak dalam first dimension ataupun kalau lain pun second dimension. Dia akan sama jumlah lekuk dia. Kalau dia break, then kita akan naikkan yang break macam GJ itu untuk habiskan satu fraktal yang kecil. Macam ni. Ni contoh dia. Ini adalah GJ. Okey. GJ break high di sini. GJ break high. Jadi dia belum break high belakang ni. Kita katakan bahawa ini adalah intermediate. Sabar dulu. Kalau anda tengok EJ H4, push, mana pergi EJ? EJ dekat H4, okey? Kita masih dalam intermediate punya ni sebab kita katakan ini akan habiskan intermediate punya fraktal. Kalau ini break, then kita akan tukar the whole structure kepada sama dengan GJ. Kalau ini break, kita akan tukar kepada whole structure sama dengan GJ. Faham? Syarat dia, GJ kena buat higher high. Dekat daily ni, GJ kena buat higher high. Break satu ini. Kalau GJ break satu ini, then kalau EJ break high ini, then kita tak akan ada ke bawah lagi. Kalau GJ break, tak ada dah pergerakan ni, dan ini break B. Jadi itu bukan B extend. Faham tak? Yang selalu kadang-kadang saya extend kan? Macam ni. Saya extend B kat sini, ini W, ini X, ini Y. Tak ada. Kalau GJ break high, EJ break sini je. Saya akan habiskan ini sebagai C. Ini 1, 2, 1, 2 dan ke atas. Hanya jika itu berlaku. Sebab itu, untuk GJ itu, kita katakan dia dalam fraktal ini. Kalau anda gunakan sequence, anda tak akan ada masalah pasal fraktal. Sebabnya anda akan lukis kepada color-color tu je. Boleh? Benda ni kena dibuat. Jadi mula-mula tu anda buat elite wave dahulu. Lepas tu slow-slow anda tukar dia kepada sequence chart. Faham tak? Saya tahu benda ni payah. Bagi mereka yang baru ikut, apa benda lah Zul cerita ni. Sebab kita berbincang mengenai fraktal. Benda ni bukannya asas dalam elite wave. Benda ni even advance yang orang dah ambil elite wave, dah buat bertahun-tahun pun dia tak ramai yang buat. Even yang dah bertahun-tahun pakai elite wave pun tak ramai yang buat benda ni. Dan ramai yang saya tunjukkan, barulah dia dapat kaitkan apa yang dia dah buat dalam elite wave. Ada tak kat sini yang pernah belajar elite wave dan terjawab
beberapa soalan yang pernah ditanya mengenai fraktal. Dia tak mudah, Saya akan terkejut kalau anda dapat konsep ni sekali sesi macam ni. Tak mungkin. Tapi kalau anda dah buat dia, dah lukis dia, itu je dia. Tak ada apa pun. Cuma kepada pemahaman ini adalah time frame. Itu je. Satu, kita masih boleh lukis ini sebagai C untuk EJ ni, dan GJ akan buat wave 2. Sebabnya wave 2 lazimnya GJ ni kita cuma dapat letak sini sebagai wave 2. Sebab lain-lain yen pair kita jangkakan akan buat motif kan. The only way untuk GJ yang break dan buat 5 wave ni, untuk dia turun adalah wave 2. Sebab itu kita tak trade biarpun EJ ni ada setup. Sebab ini mungkin ke atas. Kalau ini ke atas, GJ buat apa? GJ extend. Faham tak? Kalau EJ ni tiba-tiba break ke atas, 1, 2, 3, 4, 5, GJ yang leading, yang dah memang kuat, yang ini akan extend. Faham tak? Ini akan jadi wave 1. Anda akan jadikan dia some sort of wave 1, 2. 1, 2, extendkan lagi. Itu kaitan dia. Dan kalau anda guna SQL chart, anda buat lukis satu-satu kecil-kecil. Itu je. Letak 1, 2, kira je. Dalam time frame kecil, kat situ, dekat GJ ni dalam time frame yang kecil, H1 contohnya, di sini akan ada divergence. Sini akan ada divergence. Nampak? Sini akan ada divergence. Jadi anda dapat jadikan dia apa-apa yang nak dekat sini. Jumlah-jumlah lekuk dia cukup. Boleh? Konsep ni tak mudah. Dia kena dibuat. Dia tak dapat cuma dengar, faham. Lepas tu memang tak faham. Balik kepada yang asas tadi. Anda kena balik kepada konsep kita yang asas tadi, iaitu structure dan kaitan-kaitan nombor ni. Okey? Ingat, wave 3 je kena ada divergence. Sebab dia logik dia sendiri. Dia tak dapat anda lukis dia. Sebab itu setiap yang anda lukis tu ada logik dia, ada cerita dia di sebalik tu. Dia apa? Dan setiap ni ada kaitan dia. Dan sebab itulah kita sentiasa menggunakan indeks sebagai map kita. Katalah indeks tak clear, indeks sideways, dan anda gunakan dolar, anda gunakan yen. Kalau dia orang ada incomplete sequence. Kalau kesemuanya sideways, market sideways, jangan trade. Itu je. Tak glamour senyap. Saya pemalu orang ni, memang senyap. Kan? Memang senyap. Saya selalu duduk seorang-seorang. Okey. Ni tak dapat saya nak habiskan malam ni. Dengan saya pening. Tapi nota-nota ni, yang ini semua saya akan kongsikan. Bentuk macam ni, saya tak akan atur dia cantik-cantik. Saya tak akan atur dia. Dah cantik dah kira je ni. Sebab nota-nota asal dia semua ada dalam PDF. Cumanya ini pecahan-pecahan dia.
Itulah sistem pengagihan yang kita gunakan. Di mana anda menganggarkan, kita belum masuk korektif tadi, kita baru cerita pasal motif ni tadi. Betul kali. Saya setuju. Ini baru kita cerita pasal motif. Bilanya anda nak extendkan yang ni tadi, mana dia pergi? Yang first dimension, second dimension tadi. Anda kira yang ni baru 3. 5 minit, okey. Anda kira yang ni baru 3. Kan? Sini dah masuk 5. Ini tak dapat habis 3. Dia kena habis 5. Jadi kalau anda dapati, kan, ada incomplete sequence, 2 ni anda boleh trade. Trade yang ada break macam ni. Faham? Dengan tanggapan, sini akan melakukan extension. Tu dia. Kalau dia break out lagi bagus. Tu dia. Ini kunci dia kepada memilih instrumen. Ini kunci dia. Bila anda kira ini 3. Kira-kira belakang pun 3 juga. Tak dapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru lepas tu kat situ ada RSI punya ni. RSI punya divergence. Lepas tu anda dapati ada snake dekat 3 tu. Lepas tu sini 4. Sini dah ada high. Masa ini dia buat high. Kan? Masa ini buat 4, sini buat wave 2. Masa ini buat wave 4, sini kan buat wave 2. Anda cat yang leading ni, yang ada high ni. Boleh jom? So, anda tahu, yang ini kena ada 5. Tak dapat cara lain. Ada satu je divergence dia. Satu, belakang tu tak ada divergence lah pula. Waktu tu itu adalah dia punya, bila setiap kali berlaku second dimension dalam kumpulan yang sama, ataupun kumpulan berkaitan, dolar dengan yen, ataupun yen pair dengan indeks yang direct correlation, then anda akan mencari, ataupun gold kepada dolar indeks bila dia bergerak sama, ataupun berlawan, inverse, ataupun gold dan indeks apabila kita dalam yen dan positif, negatif yen dynamic. Dalam negatif yen dynamic, gold akan jatuh. Okey? Ini kita sambung hari Isnin. Dah ramai kepala dah berasap ni. Ada yang dah tak nak dengar dah. Sakit dah otak aku. Tapi saya tahu macam Kimi, macam Fifi, Galih cuba untuk faham, tak apa. Sunbi try pergi kecil-kecil. Joe, some of you, benda ni bukan baru. Kita pernah disebut, cumanya saya tunjukkan daripada sudut sequence dan kaitan struktur. So benda ni bagi mereka yang pecahkan fraktal, anda akan nampak benda ni. Macam Kimi dia pecahkan fraktal. Lepas tu dia tengok, benda ni berkait-kait. Dan bila berlaku second dimension, kalau ada incomplete sequence ataupun momentum sequence, waktu tu lah anda trade. Kalau yang leading ni dah sampai 100%. Kalau yang leading ni sampai 100%, anda trade yang lagging ni. Kalau dia ada incomplete sequence. Dan anda trade yang 4. Itu je. Kalau yang ini dah sampai kan, sampai 100%. Sini tak sampai lagi. Anda trade yang 4. Kenapa kita sentiasa pilih yang ni? Sebab yang ini kuat. Itu je. Tapi kalau dia dah lengkap, then anda trade yang 4. Apa yang berlaku sebelum ni? DEX. Ingat tak? DEX dengan lain-lain macam S&P 500. Satu kita cari DEX hari tu, tapi DEX dah pergi. Benda tu je dia balik-balik apa yang kita nak trade kepada incomplete sequence dan bila berlaku second dimension. Benda tu je. Okey? Kita sambung hari Isnin. Saya akan kongsikan nota yang pertama tadi. Nota yang kedua ni saya kongsikan hari Isnin nanti selepas kita cover market dynamic.
Saya tahu benda ni payah, tapi fahamkan asas-asas yang ini sahaja dahulu. Bagi mereka yang baru, asaskan kepada yang asas-asas ini. Bagi mereka yang lama, saya dah pecahkan kepada fraktal dia tadi. Jadi itu konsep dia. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah kita sambung lagi topik ni pada minggu depan.